Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Anwar Ibrahim tak tahan lagi. Dia sekolahkan orang yang coba memfitnah dia lagi. Anwar Ibrahim akhirnya jawab tuduhan pelaburan bilion ringgit hanya sembang jalanan. Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan tuduhan pihak tidak bertanggung jawab yang menyatakan pelaburan bilion ringgit hanya sembang jalan yang tidak dilaksanakan. Perdana Menteri menegaskan, pelaburan termasuk daripada syarikat besar seperti Google yang bernilai 9.4 bilion sedang giat dijalankan. Saya terkesan kerana sekarang ini orang kata pelaburan sudah masuk tetapi tak ada perubahan berbilion-bilion. Tidak ada apa-apa. Sembang jalanan yang sebenarnya Tengku Zafrul, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Seri Tengku Zafrul, lebih tahu dan syarikat yang masuk Infineon, Google, Microsoft. Google sudah beli tanah dan dia umum beli tanah di Selangor dan sudah mula projek dan kita percepat kelulusan kerana pelaburan Google itu bernilai 9.4 bilion. Bukan umum, tetapi sudah beli tanah, sudah pecah tanah dan buat projek, ujarnya pada program Madani Rakyat Zon Timur 2024 di Dataran Sayangi Kuantan hari ini. Anwar yang Menteri Keuangan berkata, pelbagai pelaburan luar diterima masuk ke negara ini termasuk di Selangor, Melaka, Terengganu, Kelantan, Pahang yang akan memberi impak positif kepada negara. Jelasnya, mengikut rekod, pelabur yang sudah datang ke negara ini pada suku pertama tahun ini adalah tinggi, manakala pada tahun lalu pelaburan domestik adalah tertinggi dalam sejarah. Beliau dalam masa sama berharap semua pihak lebih efisien dalam memastikan pelaburan terus masuk ke dalam negara dan dapat dilaksanakan dengan secepat mungkin. Majlis Perbandaran, Kerajaan Negeri, Kerajaan Persekutuan kena efisien dan cepat. Tetapi kalau persekutuan negeri, perbandaran di mana-mana lembablah kemajuan, katanya. Sementara itu beliau berkata program Madani Rakyat yang merekodkan pengunjung lebih 121,000 orang setakat pukul 12 tengah hari ini amat signifikan bagi memberikan ruang kepada rakyat melihat sendiri apa yang telah dilakukan kerajaan. Ia memberi ruang kepada rakyat tengok sendiri apa yang dilaksanakan. Masing-masing jabatan dan kementerian kalau tidak orang cakap, tetapi tidak ada laksanakan apa-apa. Saya dengar ramai cakap, Madan ini cakap tetapi tak ada apa-apa. Jadi biar tengok sendiri, kata Anwar lagi. Saudara-saudara sekalian, itulah yang sebenarnya sedang berlaku. Ramai orang yang memfitnah kononnya tiada apa-apa berlaku dalam negara ini. Sebenarnya sudah banyak yang berlaku. Dan harus diingat Anwar Ibrahim sedang melaksanakan pembaharuan yang bukan mengambil masa pendek. Dia perlu mengambil masa yang lama. Anwar Ibrahim bukan magician. Dia bukan ahli magic yang boleh buat dalam masa 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dia perlukan masa. Dia baru menjadi Perdana Menteri selama 2 tahun. Bagaimana pula dengan Perdana Menteri anda yang sudah lama dulu tak pun membuat apa-apa maksud. Jadi kita bersabar dan jangan terpengaruh dengan kata-kata orang yang hanya sembang jalanan itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling hangat kali ini melibatkan orang yang paling kamu minat lah. Mungkin kan ada orang yang minat beliau, walau bagaimanapun ramai juga yang tidak minat beliau. Siapa lagi kalau bukan Radzi Jedin. Anda tahu Radzi Jedin pernah menjadi menteri ketika Perikatan Nasional menjadi menteri. Dan beliau sangat popular dalam kalangan ahli parlimen dan juga peminat-peminat sidang parlimen apabila beliau pada tahun lepas telah pun dirakam menjerit-jerit di dalam parlimen dan disebut sebagai seorang yang menjerit-jeritlah waktu tu. Kamu tulislah sendiri apa pula gelaran anda untuk Radzi Jedin. Tapi dalam laporan di Harapan Daily, Radzi Jedin dianggap sebagai ahli parlimen yang bising,
Amir Hamzah pula disebut sebagai menteri yang cool dan beradab. Kadang-kadang kita benci juga lah kan tengok dalam parlimen tu. Tidak pedulilah mereka kerajaan ke pembangkang ke. Kadang-kadang kita muak dengan cara mereka berdebat, cara mereka berbahas di parlimen. Seakan-akan parlimen dijadikan macam sarkas. Tidak tahu mana satu fakta, tak tahu mana satu sudah yang disebut yang sepatutnya didengar. Kadang-kadang bila sudah sampai waktu teriak-teriak mereka tu, ayo macam bukan ahli-ahli parlimen. Macam nampak tadika pula. Tapi bukan semualah, satu dua orang saja yang kelihatan di sana teriak-teriak. Termasuklah Razizidin ketika beliau satu waktu dulu terakam dalam parlimen teriak-teriak. Suruh tarik balik, tarik balik, tarik balik. Masih ingat? Kalau masih ingat, bagus. Seorang pakar perunding pediatrik berkata, terdapat 3 perbezaan ketara antara ahli parlimen Putrajaya, Datuk Dr. Razizidin dan Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Amir Hamzah. Dr. Musa Nordin berpendapat Razizidin yang juga naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dilihat sebagai ahli parlimen yang bising, berbeza dengan Amir Hamzah, seorang menteri yang cool. Daripada segi hujah pula, pakar perubatan berkenan menyifatkan Razizidin tidak berhujah bersandarkan fakta dan bukti seperti Amir Hamzah. Bahkan Dr. Musa menganggap Razizidin kurang adab semasa menyuarakan pandangan. Sebaliknya, Amir Hamzah jelas lebih beradab dalam penjelasan yang diberi. Penilaian Dr. Musa itu selepas menyaksikan sedutan sesi penerangan di Kamar Khas Parlimen pada 3 Julai lalu melibatkan Razizidin dan Amir Hamzah. Menerusi klip rakaman itu, Razizidin mempersoalkan mengapa kerajaan tidak melantik konsultan dalam Malaysia Airport Holding Berhad MAHB. Dalam sesi penerangan itu, Razizidin dilihat menggunakan nada suara tinggi, berbeza dengan Amir yang tampil memberi penjelasan dengan perwatakan yang tenang. Selanjutnya, Amir dalam jawapannya berkata cadangan mengambil alih MAHB melalui penubuhan konsortium yang diterajui Hazana dan KWSP adalah lebih baik berbanding melantik konsultan. Hal ini kerana jelas Amir Hamzah, konsultan tidak mempunyai kepentingan untuk memperbaiki syarikat tersebut. Kenapa kita pilih cara konsortium, bukan cara lantik konsultan ke dalam MAHB? Semua pun faham, bila ada partnership yang diwujudkan, tiap-tiap orang yang melabur dalam perkongsian itu akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki syarikat itu. Bila ada konsultan, dia hanya memerhati dan menyiapkan laporannya, tapi dia tak ada stake in the game. Kalau orang itu melabur 30%, takkanlah dia kata, tak apalah, kalau tak buat duit, tak buat duitlah, katanya. Begitulah konsultan. Dia tak ada kepentingan untuk bersungguh-sungguh jaga, jelas Amir. Sehubungan itu, rata-rata pengguna media sosial juga memuji cara Amir Hamzah memberi penjelasan dengan tenang dan dalam masa sama ramai mencemuh Razizidin. Antaranya pengguna DX Abdul Aziz Abdul Kadir menegaskan terdapat perbezaan ketara antara teknokrat dan bekas pensyarah. Katanya, Amir berpengalaman sebagai ketua pegawai eksekutif untuk banyak syarikat termasuk MISC, Petronas Lubricant, TNB dan KWSP. Amir Hamzah berurusan dengan ramai pihak berkepentingan. Perwatakan yang sama seperti arwah bapanya, arwah Tan Sri Azizan, lembut tutur kata tetapi tegas. Pernah bekerja untuk kedua-dua senior dan junior, kata Abdul Aziz lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini kata penganalisis. Bersatu masih ada masalah. Disiplinkan pemimpin. Ahli kata penganalisis. Sebelum saya teruskan, sila tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Azmi Hasan berkata, tiada masalah untuk adun Sungai Tiang, berbeza pendirian dengan Bersatu yang cenderung mengkritik penyasaran subsidi diesel oleh kerajaan.
Analisis berpandangan, Bersatu dilihat sukar mengawal wakil rakyatnya, sehingga ada yang mula bersuara di luar pendirian parti itu, seperti dibangkitkan Adun Sungai Tiang Razak Kamis berhubung isu penyasaran subsidi. Kamis lalu, Wakil Rakyat Bersatu itu meminta rakannya dalam Perikatan Nasional PN menghentikan serangan pelaksanaan penyasaran subsidi bahan api terbabit sejak 10 Jun lalu. Sebaliknya, fokus bersama kerajaan mencari jalan mengurangkan kesan terhadap rakyat, katanya lagi. Fellow Majlis Profesor Negara Azmi Hassan berkata, kenyataan Ketua Bersatu Pendang itu boleh dilihat dari dua aspek, iaitu pertama, mahu kritikan melampau terhadap inisiatif kerajaan itu dihentikan apabila diakui kesan positif menerusi pelaksanaannya. Satu sudut lagi, kenyataan itu membayangkan selepas 6 ahli parlimen dan seorang ahli Dewan Undangan Negeri berpaling tada, Bersatu masih ada masalah mendisiplinkan ahli dan pemimpin mereka, kata penganalisis ini. Ada kebenarannya apa yang dikatakan oleh penganalisis ini, iaitu ada sudut tentang subsidi bersasar itu perlu dihentikan. Kata beliau lagi, satu sudut lagi, kenyataan itu membayangkan selepas 6 ahli parlimen dan seorang adun berpaling tada, Bersatu masih ada masalah mendisiplinkan ahli dan pemimpin mereka. Bukan salah adun itu, tetapi salah parti yang hilang pedoman, mengkritik secara melulu dan melampau berhubung subsidi diesel. Jadi ini Menteri kesan besar kepada Bersatu, katanya kepada FMT. Kritikan Razak itu berbeza dengan kritikan Perdana Menteri berbeza dengan kritikan pemimpin PN, termasuk pengerusinya Muhyiddin Yassin yang menyifatkan pelarasan harga siling diesel di Semenanjung kepada RM3.35 seliter sebagai menekan rakyat selain mendakwa punca kenaikan harga barang. Bagaimanapun, pada 30 Julai 2022, Muhyiddin yang ketika itu pengerusi Majlis Pemulihan Negara berkata, kerajaan mampu menjimatkan perbelanjaan sebanyak 20 bilion ringgit setahun bagi melalui pelaksanaan skim subsidi bersasar. Selain itu, Razak juga meminta cakap-cakap menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dihentikan yang memberikan kesan diberi peluang mentadbir kerajaan habis penggal. Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia pula menyifatkan tindakan Razak itu sebagai wajar dan menunjukkan beliau memainkan peranan sebagai pembangkang rasional dan wakil kerajaan di peringkat negeri untuk membantu penduduk diwakili. Beliau tidak membangkang secara buta tuli, tapi lebih kepada mengkritik dan semak imbang secara rasional. Kenyataannya itu luar biasa, namun wajar mengakui langkah kerajaan yang baik, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Muhyiddin tak dapat jalankan tugas dengan baik, kata netizen. Bye-bye.